Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap pelajar-pelajar, rakan-rakan guru, para ibu bapa diharapkan semuanya sihat walafiat hendaknya. Semoga kita bahagia selalu untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, tajuk yang cikgu nak fokus pada hari ini ialah berkaitan dengan sejarah tingkatan 3 KSSM, iaitu faktor kedatangan kuasa barat di bawah tajuk 1.2. Ini merupakan tajuk utama yang cikgu nak bawa anda pada hari ini. Baiklah, bersama saya hari ini ialah Cikgu Muhammad Razali bin Syed Hamid, Guru Cemerlang Sejarah SMK Kampung Cengal, Kota Baru, Kelantan. Seterusnya, pelajar-pelajar, teruskan lagi dengan fokus utama subtajuk daripada kedatangan kuasa barat. Apa dia? Iaitu kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Jadi kedatangan kuasa barat ke negara kita berperingkat-peringkat pada abad 16 dan ada juga yang datang pada abad 18, 19 dan 20. Tapi pada hari ini, cikgu akan fokus kepada kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Siapa kuasa barat? Kuasa barat ialah kuasa yang datang daripada negara barat ataupun di negara Eropah yang datang ke Asia Tenggara, khususnya negara kita iaitu di Tanah Melayu. Mengapa mereka datang? Ialah bermotifkan ekonomi terutamanya dan politik. Seterusnya, pelajar, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, diharapkan pelajar-pelajar di luar sana, ini merupakan hasil pembelajaran berdasarkan dokumen standard prestasi berdasarkan DSKP 7.12 ialah diharapkan pelajar dapat menghuraikan faktor kedatangan kuasa barat di negara kita. Menghuraikan faktor. Faktor dengan kata lain ialah sebab-sebab kedatangan kuasa barat. Apakah tujuannya? Dan hasil pembelajaran yang kedua ialah K7.1.5, iaitu menjelaskan kepentingan memanfaatkan sumber kekayaan negara. Apakah sumber kekayaan? Sumber kekayaan ialah merupakan sumber alam, hasil bumi dan bahan mentah yang ada di negara kita. Sebagaimana anak-anak pelajar ketahui, negara kita kaya dengan bahan apa? Iaitu sumber hasil bumi, biji timah. Kalau dilihat pertanian, ladang, iaitu kelapa sawit dan getah. Diharapkan dua hasil pembelajaran ini dapat dicapai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kupasan lebih lanjut lagi, baiklah kita seterusnya, pelajar, sebagai satu pengenalan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, di sini merupakan pengenalan berkaitan dengan tajuk, iaitu kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Kestabilan dan kemakmuran negara kita menyebabkan kuasa barat berminat. Mengapa mereka berminat? Mereka berminat disebabkan oleh faktor tertentu. Faktor tertentu merupakan satu persoalan cikgu kepada pelajar-pelajar semua, iaitu melibatkan dari segi faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjurus kepada sumber hasil bumi. Hasil bumi ataupun bahan mentah. Ini merupakan tarikan utama kuasa barat untuk datang ke negara kita. Datang untuk monopoli ataupun manipulasi hasil-hasil bahan mentah yang ada untuk kepentingan mereka. Dan yang kedua, penjajahan Eropah, perjalanan Eropah ke luar benua melibatkan Portugis dan Sepanyol. Dua kuasa besar. Dua kuasa besar iaitu Portugis dan Sepanyol. Penjelajahan Eropah keluar benua mereka untuk datang ke Asia Tenggara. Jika dilihat
termasuk negara kita ialah negara Asia Tenggara. Termasuklah Filipina, yang diketahui maknanya didatangi oleh Sepanyol. Dan Portugis datang juga ke negara kita, iaitu di Melaka. Jika dilihat pada abad ke-17 menyaksikan kebangkitan kuasa barat, seperti Belanda, British dan Perancis. Ini merupakan kuasa-kuasa barat yang berlumba-lumba ataupun mewujudkan satu persaingan yang hebat pada masa itu untuk datang ke negara kita, untuk datang ke Asia Tenggara. Tujuannya ialah untuk menguasai bahan mentah. Sebagaimana kita ketahui, pelajar-pelajar bahawa alam Melayu menjadi sasaran utama mereka. Mereka ingin datang ke sini untuk mencari sumber rempah ratus. Selain pada rempah ratus, mereka juga mahukan hasil bumi. Sebagaimana yang kita ketahui ataupun pelajar ketahui bahawa merujuk kepada perkataan kestabilan. Kestabilan merupakan satu keadaan yang aman dan merujuk kepada satu perkataan kemakmuran. Makmur maknanya makmur dalam semua aspek, sama ada dari segi aspek sumber alam. Perkara-perkara inilah yang mendorong kuasa barat untuk datang ke negara kita bagi menguasai hasil bumi, terutamanya bahan mentah biji timah. Di samping yang lain ialah bahan rempah ratus. Perkara-perkara ini yang cikgu perjelaskan di peringkat pengenalan, diharapkan pelajar-pelajar mencatat. Apa yang cikgu utarakan, ini merupakan satu pengenalan berkaitan dengan kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 sehingga ke-18. Baiklah, seterusnya pelajar. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, bahawa kita melihat kepada perkataan istilah ataupun istilah ini merupakan perkataan yang sukar. Di mana yang cikgu petik istilah ini pelajar? Maknanya dalam buku teks. Istilah yang pertama ialah revolusi. Apa maksud revolusi? Revolusi ialah membawa perubahan ke arah yang lebih berkembang. Di mana pada masa yang sama kedatangan kuasa barat ke negara kita, di Eropah memang berlaku revolusi perindustrian. Dengan kata lain, kalau dilihat di tempat kita adanya kilang. Penubuhan kilang industri merupakan memerlukan bahan mentah yang banyak. Bertitik tolak dari aspek inilah yang menyebabkan kuasa barat ingin datang ke sini. Jadi sekali lagi cikgu ulang, revolusi ialah perubahan ke arah yang lebih berkembang. Itu yang pertama. Dan lihat yang kedua. Yang kedua ialah beban orang putih. Ini merupakan satu slogan. Satu slogan ibarat satu helah yang digunakan oleh penjajah, yang digunakan oleh kuasa barat supaya kuasa mereka dapat menguasai negara kita. Jadi maksud dia ialah merupakan slogan sengaja dicipta ataupun dengan kata lain sebagai satu alasan kuasa barat untuk menguasai tanah jajahan. Ini merupakan satu helah muslihat yang digunakan untuk merambangkan mata ataupun pengamatan masyarakat tempatan dengan kehadirannya ke negara kita. Jadi dua perkataan ini diharapkan pelajar mencatat kerana perkataan inilah amat penting apabila kita hendak menjawab peperiksaan. Tanpa kita memahami istilah dan maksudnya, bagi cikgu, sukarlah kita untuk menjawab soalan struktur ataupun esei. Seterusnya, baiklah pelajar, kita lihat peta. Ini merupakan kedatangan kuasa barat ke alam Melayu. Jika dilihat peta, kuasa barat Portugal. Okey, lihat dalam peta, dan Belanda dan England. Ini merupakan kuasa barat. Jadi kuasa barat datang ke negara kita ialah melalui Tanjung Harapan. Maknanya melalui, kalau dilihat dalam peta itu melalui Afrika, turun ke bawah, terus ke India dan sampai ke rantau Asia Tenggara, khususnya negara kita. Kalau kita lihat laluan yang berwarna itu, laluan yang berwarna biru merupakan laluan pelayaran Portugis. Dan laluan yang tengah, kalau pelajar-pelajar lihat, laluan yang tengah itu merupakan laluan pelayaran Belanda. Dan yang tepi sekali, laluan hijau, yang warna hijau, merupakan laluan pelayaran British. Jika dilihat, Belanda memang menuju ke Indonesia. Dan jika dilihat British, di mana sasarannya?
ialah ke negara kita. Ya, negara kita menjadi sasaran British. Ini merupakan laluan pelayaran. Jadi pelajar-pelajar, mengapa cikgu paparkan peta ini? Kerana di sinilah kita mengetahui lokasi antara negara-negara yang menjajah dan negara-negara yang dijajah. Ini merupakan satu kesinambungan yang perlu pelajar ketahui. Siapa penjajah, di mana mereka datang. Okey, sebab itulah yang cikgu paparkan peta ini sebagai gambaran dalam pemikiran pelajar bahawa kerana dalam pembelajaran sejarah kena mengkaji peta. Baiklah, seterusnya pelajar. Ini merupakan antara barang dagangan. Kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16. Jadi, gambar yang pertama merupakan kain sutera. Kain sutera ini merupakan barang yang diperdagangkan di negara kita pada masa itu yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari China. Dan seterusnya ialah teh. Dan akhir sekali gambar yang ketiga ialah tembikar. Ini merupakan antara contoh. Selain daripada ini pun ada lagi barang dagangan yang lain. Ini antara contoh yang diperdagangkan di rantau Asia Tenggara. Barang-barang dagangan ini antara yang ada yang terdapat di Asia Tenggara. Tapi yang diperdagangkan yang memajukan bidang ekonomi. Ini merupakan jadi kedatangan kuasa barat ataupun penjajah di Eropah yang datang ke negara kita, tujuannya untuk mencari pasaran baru. Jadi apakah tujuan pasaran baru? Pasaran baru ialah untuk memperdagangkan barangan mereka, di samping untuk mendapatkan bahan mentah di negara-negara yang mereka menjajah. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat yang seterusnya ialah faktor. Faktor ini memainkan peranan yang penting antara yang perlu pelajar ketahui. Mengapa? Kerana yang pertama ialah pelabuhan persinggahan. Pelabuhan persinggahan kerana apa? Kerana angin monsun barat daya dan monsun timur laut memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan masa pelayaran. Ini merupakan satu faktor utama. Faktor utama kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kerana faktor angin yang melibatkan dia datang dengan kapal layar pada masa itu. Kerana anginlah yang memainkan peranan untuk dia melihat kepada tempoh masa angin yang bertiup untuk dia datang ke negara kita. Seterusnya ialah jika dilihat yang kedua, faktor agama Kristian. Mengapa cikgu nyatakan faktor agama Kristian? Kerana agama Kristian merupakan agama penganut oleh bangsa penjajah. Jadi mereka datang bukan saja ialah untuk mengkristiankan bangsa yang dijajah. Jadi dengan kata lain ialah menyebarkan agama Kristian di rantau ini. Ini merupakan dua dalam satu. Kerana agama merupakan faktor yang penting penjelajahan kuasa barat ke negara kita. Jadi di samping mereka ingin menguasai ekonomi, bahan mentah yang ada dalam negara kita turut sama. Ini dipanggil serampang dua mata. Ataupun dengan kata lain dipanggil dua dalam satu. Di samping mendapatkan bahan mentah, mengauk hasil bumi, dan mereka juga ingin mengembangkan agama Kristian kepada masyarakat tempatan di negara kita ataupun negara di rantau Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia dan negara-negara sekitar untuk mengembangkan agamanya. Jika dilihat yang berikutnya, baiklah pelajar, seterusnya. Jika dilihat pada gambar ini merupakan satu rangsangan yang cikgu nak paparkan kepada pelajar berkaitan dengan kedatangan kuasa barat pada abad ke-17. Pada peringkat awal tadi, kalau dilihat kain sutera, rempah ratus dan tembikar, itu merupakan barang dagangan yang diperdagangkan pada abad ke-16. Ini pada masa yang sama, selepas pada abad 16, kita melihat kepada abad ke-17 dan ke-18. Apakah yang berlaku di Eropah? Apakah yang berlaku di sana? Perkara yang berlaku di sana ialah satu perkembangan yang amat pesat dalam industri. Apa dia industri? Industri revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah pada masa itu. Apabila berlaku revolusi perindustrian pada masa itu yang berlaku dengan pesat, keinginan penjajah, khususnya British, ingin meluaskan empire,
meluaskan kuasa untuk mendapatkan bahan mentah yang amat banyak. Mengapa? Kerana bahan mentah inilah sebagai contohnya biji timah untuk digunakan dalam revolusi perindustrian di Eropah pada masa itu, khususnya dalam proses mengetin. Ini antara contoh yang cikgu gambarkan kepada pelajar bahawa bahan-bahan mentah yang amat banyak diperlukan. Inilah faktor yang mendorong yang amat sangat daripada mereka untuk hadir ke sini bagi memonopoli ataupun menguasai bahan mentah untuk dibawa ke sana untuk diproses, dan negara-negara Asia Tenggara termasuk negara kita menjadi sasaran utama mereka untuk memasarkan semula barangan mereka, dengan kata lain dipanggil mencari pasaran baru. Okey, baiklah pelajar, seterusnya. Dan jika dilihat kepada revolusi perindustrian berlaku pada abad ke-17, di mana? Di Eropah, di negara-negara barat. Sebagai contohnya Jerman, Jerman dan Perancis. Sebagai negara perindustrian pada masa itu, maknanya sebagaimana yang dibuat oleh Britain. Jadi perubahan corak kuasa barat untuk mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan memang amat ketara, memang terselah. Di sinilah wujudnya satu persaingan. Satu persaingan yang cikgu nak gambar kepada pelajar di luar sana, bahawanya satu perlumbaan kuasa. Kuasa barat jadi negara kita menjadi sasaran British sebagai contohnya, dan Filipina menjadi sasaran Spanyol, serta Belanda fokus mereka ialah ke Indonesia. Jadi mereka ni berlumba-lumba dengan tujuan yang sama, kerana untuk mendapatkan bahan mentah. Antara barangan dikeluarkan secara besar-besaran supaya keuntungan dapat dimaksimalkan. Mengapa? Kerana barangan apabila diproses, dihasilkan di sana di kilang ataupun di industri, proses industri di Eropah, kemudian dipasarkan semula ke negara-negara yang mereka mengauk hasil buminya tadi, contohnya tanah Melayu pada ketika itu. Ini berkaitan dengan revolusi perindustrian. Diharapkan pelajar amat memahami apa itu revolusi perindustrian. Sekali lagi cikgu pertegaskan bahawa revolusi perindustrian merupakan satu usaha, satu proses perkembangan yang pesat kilang yang berlaku di Eropah. Ini salah satu faktor yang mendorong semua kuasa barat ingin melebarkan kuasa. Contohnya ingin melebarkan kuasa ke negara Asia Tenggara, khususnya negara kita. Okey, baiklah, seterusnya pelajar. Itu merupakan berkaitan dengan yang cikgu paparkan tadi, merupakan sebahagian besar berkaitan dengan tajuk-tajuk kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-16 sehingga abad ke-18. Baiklah, sebagai uji minda ataupun uji pengukuhan anda, nak meningkatkan kefahaman anda, minda anda perlu diuji dengan beberapa soalan yang cikgu nak paparkan di sini. Baiklah, antara contoh soalan yang cikgu paparkan di sini ialah, ini merupakan satu contoh soalan objektif. Pengukuhan soalan objektif bahagian A. Dalam PT3 menengah rendah, bahagian A ialah 10 markah. Maknanya 20 soalan. 20 soalan. Okey, seterusnya. Antara yang berikut, manakah faktor utama berlakunya perkembangan kuasa barat ke negara kita? Faktor utama kedatangan kuasa barat. Tapi di peringkat awal tadi, cikgu sudah nyatakan. Adakah pelajar-pelajar ingat? Faktor apakah yang sebenarnya kuasa barat datang ke negara kita? Yang pertama dari segi faktor kekayaan bahan mentah. Dan yang berikutnya ialah menginginkan menguasai negara kita. Fokus utama ialah ingin menguasai negara kita untuk menguasai hasil bumi, iaitu biji timah. Jadi jawapan yang tepat ialah 1 dan 2, iaitu A. Ini merupakan faktor utama kedatangan kuasa barat ke negara kita, iaitu kekayaan. Kekayaan merupakan kekayaan dengan hasil bumi yang banyak. Okey, jawapan 1 dan 2. Jadi sebelum anda nak jawab soalan ini, pelajar-pelajar perlu menggariskan kata tugas. Manakah faktor utama kedatangan kuasa barat? Manakah
kata tugas. Kunci pada soalan ini ialah kedatangan kuasa barat. Siapa kuasa barat? Cikgu sudah beritahu tadi bahawa Tanah Melayu menjadi sasaran British. Baiklah, soalan yang berikutnya. Ini pengukuhan bagi soalan struktur. Pengukuhan bagi soalan struktur untuk satu soalan diberikan 10 markah bahagian B. Yang pertama ialah ini merupakan salam dalam soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 hingga dan ke-18. Yang cikgu sebut mula-mula tadi ialah abad ke-16. Abad ke-17 dan 18 merupakan apa yang berlaku di Eropah ialah revolusi perindustrian. Jadi sekiranya anda sudah mengetahui apa itu maksud revolusi industri, tiada masalah untuk anda menghuraikan jawapan ini. Revolusi perindustrian merupakan stimulus ataupun dengan kata lain dipanggil bahan rangsangan. Bahan rangsangan inilah yang penting untuk hala tuju sesuatu jawapan calon. Soalan yang ditanya pada bahagian ini untuk soalan struktur, apakah yang dimaksudkan dengan revolusi tersebut? Jadi ini merupakan cadangan jawapan bagi soalan struktur. Markah yang diperuntukkan bagi soalan ini ialah 2 markah. Sekiranya 2, cikgu harapkan pelajar memberi jawapan lebih daripada peruntukan markah dalam soalan. Jadi cadangan jawapan yang pertama, iaitu fakta yang pertama ialah kegiatan perkilangan. Perkilangan ini samalah juga dengan industri. Sama ada kilang perusahaan mengetin, perusahaan daripada mengetin daripada sumber hasil bumi iaitu biji timah, itu maksudnya sama. Satu kegiatan, satu proses, satu perkembangan untuk menghasilkan satu barangan daripada bahan mentah menghasilkan barangan untuk diperdagangkan. Maknanya diperdagangkan, maknanya pihak penjajah ingin mencari satu kawasan baru untuk menjual barang yang dihasilkan. Dan cadangan fakta yang kedua ialah industri berat seperti kereta. Mengapa? Kerana di Eropah pada masa itu memang berlaku industri kereta. Industri kereta memang amat pesat yang berlaku. Kerana pada masa itu memang kekurangan bahan mentah di sana. Di samping itu juga, jadi melihat kepada situasi negara kita yang aman makmur, stabil dan sumber hasil bumi ataupun kaya dengan sumber alam, ini menjadi signifikan ataupun menjadi satu perkara utama untuk penjajah datang ke negara kita ingin menguasai politik terlebih dahulu, barulah menguasai ekonomi. Dan cadangan fakta yang ketiga ialah dari segi perusahaan ataupun dengan kata lain dipanggil pembuatan. Perusahaan dan pembuatan. Jadi dalam konteks ini, cikgu hanya bagi jawapan dalam bentuk fakta. Tapi dalam jawapan peperiksaan, diharapkan pelajar-pelajar menulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Kerana ayat yang lengkap ini boleh memberi markah yang maksimum. Sekiranya markah 2, berilah 3 atau 4. Ini lebih baik untuk cadangan jawapan dalam peperiksaan nanti. Okey, baiklah, kita terus kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua pelajar berkaitan dengan huraikan perkembangan revolusi perindustrian. Adakah soalan yang cikgu merahkan itu sudah dibincang sebentar tadi? Sebenarnya ya. Kerana soalan yang merah tadi cikgu sudah bincangkan di peringkat awal, subtajuk kupasan awal tentang pengenalan tadi. Kebanyakan tajuk dalam bab ini, dalam subtajuk ini ialah berkaitan dengan revolusi perindustrian. Berkaitan dengan perkembangan hasil barangan dagangan. Bermula pada abad 16 hingga abad ke-18. Jadi dalam soalan ini kata kunci yang diberikan ialah perkembangan revolusi perindustrian. Huraikan perkembangan. Jadi dalam soalan huraikan, maknanya pelajar boleh nyatakan fakta, huraian dan contoh. Tapi di sini cadangan cikgu hanyalah menyatakan fakta sahaja. Tapi sudah memadai. Sekiranya anda menyatakan fakta, tapi menulis dalam jawapan dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, fakta yang pertama, cadangannya ialah berlaku sejak abad ke-17 di Britain. Okey, fakta yang kedua.
Fakta yang kedua, perkembangan industri memerlukan bahan mentah yang banyak. Memang tepat sekali. Kerana ibarat cendawan tumbuh selepas hujan di Eropah. Inilah faktor yang mendorong mereka datang ke sini. Pada abad bila? Bila abad pada yang berlaku? Iaitu pada abad ke-17 di Britain. Di Britain sama dengan British. Fakta yang ketiga, bahan yang diperlukan untuk keperluan perkilangan. Cikgu dah nyatakan sebentar tadi bahawa perkilangan industri sama saja. Ini melibatkan satu proses yang melibatkan sumber bahan mentah yang banyak diperlukan di Eropah. Dan fakta yang keempat ialah perindustrian membolehkan barangan yang dikeluarkan secara besar-besaran. Tujuan apa? Tujuannya ialah untuk mengaut keuntungan daripada barang yang diproses di Eropah. Sebab itulah British mahukan pasaran baru. Ataupun negara-negara barat, negara-negara Eropah memerlukan pasaran baru. Pasaran baru itu memperdagangkan barang yang dihasilkan. Dan fakta yang kelima, memanglah bertepatan sebagaimana yang cikgu nyatakan tadi, bahawa pasaran yang baru diperlukan untuk memasarkan barangan. Pasaran baru di mana? Pasaran baru ialah di negara kita. Contohnya, di negara-negara Asia Tenggara yang lain. Di negara Asia, pasaran baru tempat memasarkan barangan yang sudah dihasilkan. Daripada bahan mentah dibawa balik, diproses, dihasilkan, kemudian menjual ataupun diperdagangkan ke negara-negara yang memerlukan. Sebab itulah penjajah memerlukan pasaran baru. Ini merupakan cadangan jawapan. Tapi sekiranya pelajar menyatakan jawapan lain, sekiranya betul bertepatan dengan tugasan dan kata kunci, jawapannya boleh diterima. Tiada masalah. Ini merupakan cadangan. 4 markah, beri 5 atau 6 sudah memadai dalam peperiksaan. Baiklah, soalan yang berikutnya. Ini merupakan soalan kebat. Soalan kebat ialah kemahiran berfikir arah tinggi. Amat penting. Tetapi, sekiranya kita tidak memahami konsep tajuk, kunci dalam soalan, kita tak boleh jawab. Walaupun jawapan ini mana-mana yang munasabah. Baiklah, kita sama-sama lihat. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan ekonomi berasaskan industri di negara kita. Markahnya ialah 4 markah. Jadi di peringkat awal tadi, cikgu paparkan. Paparkan berkaitan dengan perkembangan industri di Eropah yang memerlukan bahan mentah. Faktor kedatangan kuasa barat, yang pertama ialah memerlukan bahan mentah. Contohnya biji timah, rempah ratus, dan menyebarkan agama Kristian ke negara-negara yang dijajah. Dan beri cadangan anda maknanya beri cadangan apa saja. Yang berkait dengan kata kunci, kena ingat. Sekiranya anda menulis selain daripada kehendak soalan, markah diberikan kosong. Dan cadangan jawapan yang cikgu paparkan yang pertama ialah sokongan daripada pihak kerajaan. Adakah logik jawapan ini? Sekiranya jawapan munasabah, memang boleh diterima. Mengapa? Kerana kebat merupakan jawapan yang logik dan munasabah saja boleh diterima. Dan fakta yang kedua, kerjasama yang perlu antara sektor awam dan swasta. Kerana kerjasama amat penting dalam usaha memajukan ekonomi berasaskan industri. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga, anak-anak pelajar sila catat, fakta yang ketiga ialah meningkatkan daya pengeluaran. Daya pengeluaran. Pengeluaran apa saja yang berkaitan dengan sumber hasil bahan mentah. Dan fakta yang keempat ialah meningkatkan sumber bahan mentah dalam negara. Maknanya bahan mentah perlu dipergiatkan, perlu ditingkatkan. Dari segi hasil-hasil bumi yang ada, perlu contohnya biji timah, di Lombok. Hasil-hasil pertanian perlu dipertingkatkan, dipergiatkan untuk meningkatkan industri dalam negara. Dan fakta yang kelima ialah meningkatkan penggunaan teknologi. Cikgu nak huraikan di sini bahawa kerana teknologi amat penting dalam industri. Tanpa teknologi, negara kita tidak akan maju sebagaimana negara-negara yang maju di dunia. Kerana dengan adanya penggunaan teknologi, sebagaimana yang berlaku pada abad ke-17 di Eropah, revolusi perindustrian
memerlukan teknologi. Tetapi pada masa yang sama, kedatangan British ke negara kita pada masa itu tidak mempunyai teknologi moden. Oleh kerana soalan ini memerlukan berikan cadangan anda untuk meningkatkan ekonomi berasaskan industri, memang teknologi amat penting, amat perlu dalam proses pengeluaran. Khususnya ialah dalam perindustrian yang berlaku di negara kita. Sebagai contohnya, kilang-kilang yang berada di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru, Ipoh dan sebagainya, itu merupakan perindustrian. Kerana tanpa teknologi, negara kita tidak dapat menjalankan aktiviti yang lebih tinggi ataupun lebih produktif untuk menghasilkan barangan yang lebih bermutu tinggi. Baiklah, seterusnya pelajar. Ini merupakan soalan kebat. Okey, maknanya secara keseluruhannya, cikgu nak rangkumkan sekali lagi kepada pelajar-pelajar semua. Apa tajuk yang kita belajar pada hari ini? Tajuk yang kita belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan faktor kedatangan Barat ke negara kita bermula pada abad 16 sehingga abad ke-18. Faktor yang utama yang cikgu fokuskan tadi ialah berkaitan dengan revolusi industri yang berlaku di Eropah. Okey, di sini sedikit renungan kepada anak-anak pelajar di luar sana. Gagah burung kerana sayapnya, gagah ketam kerana sepitnya. Cuba fikir-fikirkanlah untuk terus maju ke hadapan demi negara bangsa yang tercinta. Selamat maju jaya. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga anda berjaya dalam pelajaran, insya-Allah. Dan kita akan berjumpa lagi di lain-lain siaran. InsyaAllah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.